Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syakirah Saadah binti Saleh dan rakan Fatimah binti Daud dan Zeti Ismira binti Isa akan membentangkan tajuk rekreasi mudah, simple linear recreation. Pengenalan. Dalam analisis rekreasi mudah, pemboleh ubah bebas iaitu X digunakan untuk menganggarkan pemboleh ubah bersandar iaitu Y. Hubungan antara setiap pemboleh ubah adalah linear dan kedua-dua pemboleh ubah sekurangnya pada skala selang interval. Terdapat dua bentuk persamaan regresi iaitu regresi mudah dan regresi berganda. Perbezaan di antara regresi mudah dan regresi berganda adalah bagi regresi mudah hanya ada satu variabel bebas sahaja. Sebagaimana contoh di bawah, produk bersandarkan kepada satu variabel sahaja iaitu masa kerja. Manakala bagi regresi berganda mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Contoh, produk bersandarkan kepada dua pemboleh ubah bebas iaitu masa kerja dan harga. Formula regresi mudah iaitu Y hat sama dengan A tambah B1X1. Y hat adalah pemboleh ubah bersandar dependent variable yang hendak diramal. A, B adalah parameter yang hendak dianggarkan. Manakala X1 adalah pemboleh ubah tidak bersandar independent variable iaitu faktor-faktor. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk menganalisis data bagi regresi mudah di dalam SPSS. Ini adalah data seorang pengurus sebuah syarikat jualan langsung yang telah dimasukkan ke dalam SPSS. Data ini adalah untuk mengkaji hubungan antara jumlah produk yang dijual dalam seminggu dengan jumlah jam bekerja setiap jurujual. Seramai 51 orang jurujual telah dipilih sebagai responden kajian. Untuk melakukan analisis regresi mudah, pertama klik pada Analyze, kemudian klik pada Regression dan klik pada Linear. Di bahagian dependent dimasukkan pemboleh ubah bersandar iaitu produk. Manakala di bahagian independence dimasukkan pemboleh ubah bebas iaitu masa kerja. Seterusnya, klik pada kotak statistik. Di bahagian regression coefficient, klik pada estimate, confidence intervals, model fit, descriptive dan collinearity diagnostic. Di bahagian residuals, klik pada Durbin-Watson dan case-wise diagnostic. Pastikan outliers outside dipilih dengan nilai sisihan piawai 3 yang telah ditetapkan. Kemudian klik pada kotak continue. Seterusnya, klik pada kotak plot. Di bahagian Y, dimasukkan Z residue. Manakala di bahagian X, dimasukkan Z break. Di bahagian Standardized Residual Plots, klik pada Histogram dan Normal Probability Plot. Kemudian klik pada Continue. Seterusnya, klik pada kotak Save
Di bahagian distance, klik pada kotak Mahalanobis dan Cooks. Manakala di bahagian residual, klik pada kotak Standardized dan Studentized. Kemudian klik pada kotak Continue. Akhir sekali, klik pada kotak Option. Di bahagian Missing Value, klik pada bahagian Exclude Case Pairwise dan kemudian klik pada kotak Continue dan klik pada kotak OK. Ini adalah output yang telah dilakukan. Ini adalah hasil output regresi mudah bagi kajian ini. Jadual deskriptif statistik menunjukkan nilai mean bagi produk bagi keseluruhan responden seramai 51 orang ialah 153.47. Manakala nilai mean bagi masa kerja adalah 11.207. Seterusnya adalah jadual correlation. Jadual correlation menunjukkan nilai Pearson correlation bagi pemboleh ubah melebihi 0.3. Ini bermaksud tiada masalah multicollinearity. Seterusnya adalah jadual model summary. Di dalam jadual model summary, nilai R² ialah 0.640, iaitu menunjukkan sebanyak 64% variasi dalam pemboleh ubah bersandar dapat dijelaskan oleh satu pemboleh ubah bebas, iaitu masa kerja. Manakala 36% lagi tidak dapat dijelaskan. Di dalam jadual ini juga menunjukkan nilai Durbin Watson, iaitu menghampiri 2.0. Ini menunjukkan bahawa tiada masalah autokorelasi. Seterusnya adalah jadual ANOVA. Nilai P dalam jadual ANOVA iaitu lebih kecil dari 0.05 menunjukkan analisis model regresi mudah ini signifikan dan boleh diterima. Seterusnya adalah jadual koefisien. Di dalam jadual koefisien, persamaan regresi boleh dibentuk berdasarkan nilai unstandardized coefficient, iaitu Y hat sama dengan constant, iaitu 45.872 tambah masa kerja, iaitu 9.600. Maka persamaan regresi boleh ditulis seperti berikut, iaitu produk sama dengan 45.872 tambah 9.600 kali masa kerja. Persamaan ini boleh digunakan untuk meramalkan jumlah jualan produk. 9.600 masa kerja bermaksud apabila masa kerja meningkat sebanyak 1 jam, maka jumlah jualan produk akan meningkat sebanyak 9.600 unit. Kesimpulannya adalah analisis regresi mudah digunakan untuk menguji sama ada satu pemboleh ubah bebas, iaitu jumlah jam kerja, iaitu masa kerja, dapat meramalkan secara signifikan terhadap pemboleh ubah bersandar, iaitu jumlah produk yang dijual.
Keputusan analisis regresi menunjukkan satu pemboleh ubah bebas dapat menjelaskan secara signifikan sebanyak 64% varians dalam pemboleh ubah bersandar. Jumlah jam kerja masa kerja menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produk yang dijual. Ini adalah lampiran yang disertakan dalam output bagi regresi mudah dalam kajian ini. Dalam gambar rajah residual statistik, nilai minimum dan maksimum bagi standardized residual terletak dalam julat 3 hingga -3. Ini menunjukkan data bertaburan secara normal. Selain itu, kita juga boleh merujuk kepada gambar rajah histogram. Sekiranya gambar rajah histogram menunjukkan bentuk loteng, maka ini menyokong bahawa data bertaburan secara normal. Seterusnya adalah gambar rajah normal PP plot. Bagi rajah normal PP plot, titik data yang berada di sepanjang atau sekitar garis 45 darjah menunjukkan bahawa data bertaburan secara normal. Bagi gambar rajah scatter plot pula menunjukkan titik data tidak berada dalam julat 3 hingga -3. Ini menunjukkan data bertaburan secara normal, maka tiada masalah outliers. Sekian, terima kasih.